Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana pada kali ini kita akan menyambung bacaan seterusnya daripada surah Al-Qadr. InsyaAllah kita akan membaca, di samping kita akan membincangkan hukum tajwid dan juga makna-makna ayat yang ada dalam surah itu. Baiklah, insyaAllah marilah sama-sama kita meneruskan pembacaan surah Al-Qadr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, dalam ayat yang pertama surah Al-Qadr ini, kita mulakan dengan mengenal hukum-hukum tajwid. Seperti mana video-video yang sebelum ini sudah dijelaskan bagaimana cara kita nak mengenal hukum-hukum tajwid. Kita perhatikan pada huruf nun dan juga perhatikan pada baris tanwin. Dan bagi hukum mat, kita lihat sekiranya ada tanda mat dan juga ada tanda-tanda yang lain yang berkaitan dengan hukum-hukum mat. Baik, dalam ayat ini, ayat yang pertama ini, kita perhatikan dari segi hukum nun mati dan tanwin, kita ada bertemu dengan hukum ataupun kita bertemu dengan huruf nun, yang mana dalam ayat ini kita bertemu huruf nun yang di atasnya tidak ada tanda ataupun kosong, iaitu pada anzalna. Jadi sekiranya di atas nun yang tidak ada baris, maka kita kena perhatikan dulu huruf selepas huruf nun. Jadi kita tak boleh nak terus kata ini hukum ni tak boleh. Kalau di atas nun ada sukun, mau kita kata yang ni izhar halqi. Tapi kalau di atas nun tidak ada sukun, maka kemungkinan dia akan menjadi hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi kita lihat selepas nun itu terdapat huruf zai. Huruf zai ini adakah huruf idgham? Zai bukan huruf idgham. Jadi huruf zai ini termasuk dalam huruf ikhfa. Jadi ini hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Baik, cara membunyikan ikhfa iaitu kita dengung dengan kadar 2 harakat. Dan lidah kita kena renggangkan sedikit. Anzalna. Baik, dan huruf zai di situ dibaca dengan bunyi seperti bunyi lebah. Anzalna. Bagi dia ada bunyi safir, iaitu bunyi desiran. Baik, dalam ayat ini juga kalau kita perhatikan dari segi baris tanwin, dalam ayat ini tak ada baris tanwin. Okey. Kemudian dari segi hukum mim mati pun tidak ada mim mati dalam ayat ini. Hukum mat, hukum mat kita perhatikan pada inna. Di situ dia ada alif yang mana di atasnya ada tanda panjang. Jadi kita lihat selepas alif atas dia ada panjang, ada huruf hamzah. Huruf hamzah di sini bentuk dia bagaimana? Adakah dia bentuk satu huruf saja ataupun dia ada alif dan di atas alif tu ada hamzah?
Kalau di atas alif tu ada hamzah, maka dia dinamakan mad jaiz munfasil. Maka mad jaiz panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Itu bagi hukum mad jaiz. Pada dalam ayat ni juga kalau kita perhatikan ada hukum mad asli dan ada juga lin, iaitu pada laila tu. Lai itu dia dinamakan lin. Kemudian pada waqaf, iaitu pada lailatil qad tu, di situ dia ada huruf dal. Huruf dal ni huruf qalqalah. Jadi bagi dia melantun. Lailatil qadr, dan ra di hujungnya kita bagi dia bergetar sedikit. Lailatil qadr, dan ra tu kita tebalkan. Okey. Baik, dalam ayat ni yang penting kita lihat dari sebutan inna tu. Salah satunya inna. Inna tu jangan bunyi in. Okey, kita bunyi inna. Inna. Okey, jadi di sini dengung wajibal gunnah, dengung 2 harakat. Begitu juga pada lailatil qad. Jangan bunyi lailatil qad. Itu terlalu tebal. Bagi nipis. Lailatil qadr. Bagi bergetar, ra tu kita getarkan. Baik, kita ulang semula. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Apa maksud ayat yang pertama? Inna ni artinya sesungguhnya. Anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran. Okey, hu tu kembali pada Al-Quran. Fi lailatil qadr, iaitu pada malam Lailatul Qadr. Apa maksud malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadr artinya malam kebesaran dan kemuliaan. Itu dinamakan Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr itulah malam kemuliaan dan kebesaran. Diambil daripada ayat ni lah, maka dinamakan dia sebagai surah Al-Qadr. Baik, itu ayat yang pertama. Dalam ayat ni yang pentingnya kita lihat dari segi makna Lailatul Qadr. Lailatul Qadr artinya malam kebesaran dan kemuliaan. Ayat yang kedua, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dalam ayat yang kedua ini, seperti biasa kita ikut step-step dia. Step yang pertama kita lihat dulu pada hukum nun mati. Nun mati di sini ada huruf nun yang tidak ada tanda dan ada sukun. Dalam ayat ini tidak ada nun sukun ataupun nun yang tidak ada tanda. Yang kedua ada tanwin. Tanwin juga tidak ada dalam ayat ini. Yang ketiga mim mati. Mim mati ada tak dalam ayat ini? Pun tidak ada. Okey, kita lihat di sini ada tanda mat, iaitu pada alif. Yang mana selepas alif tu ada huruf hamzah. Hamzah dia bentuk dia di atas alif tu ada hamzah. Maka kita dah faham dah, kalau bentuk begini maka namanya mad jaiz munfasil. Maka panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Jadi kalau daripada awal kita panjang 4 harakat mad jaiz, maka keseluruhan surah itu kita panjang 4 harakat. Kalau 5 harakat daripada awal, maka sampai habis pun kita panjang dia 5 harakat. Baik, wama adra. Okey, selain daripada itu kita bertemu dengan mad asli dan juga mad lin lah. Lai itu mad asli. Baik, di sini kita bertemu dengan hukum qalqalah. Adra qadr. Ada huruf qalqalah. Yang mana qalqalah ni seperti mana kita maklum, qalqalah ni ada 3 bahagian. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Huruf qalqalah ni ada 5, iaitu qaf, qa, ba, jim, dal. Jadi sekiranya huruf-huruf qalqalah ini berada di pertengahan kalimah ataupun ayat seperti mana contoh ini, maka ia dinamakan qalqalah sughra.
Okey. Manakala qalqalah kubra dan akbar berlaku di hujung ataupun di akhir ayat ketika waqaf, sekiranya ada syaddah maka namanya qalqalah akbar. Sekiranya huruf qalqalah di akhir itu tidak ada syaddah maka namanya qalqalah kubra. Itulah sebaringkas. Baik, di sini kita bertemu dengan qalqalah sughra. Okey, bagi dia melantun. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, adra tu jangan kita berhenti. Wa ma itu dah salah. Okey, kita lantunkan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, apa maksud ayat yang kedua ini? Wa ma adraka, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Ma lailatul qadar. Bagaimana cara hendak kamu mengetahui ma lailatul qadr? Apa dia kebesaran malam Lailatul Qadr itu? Jadi dalam malam Lailatul Qadr tu ada apa? Ada kelebihan apa? Bagaimana kita nak tahu? Maka itu persoalan dia. Baik, itu ayat yang kedua. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Baik, dalam ayat ni seperti biasa kita semak dulu hukum tajwid. Kita ikut step-step. Okay, step yang pertama kita tengok nun mati dulu. Dalam ayat ni nun mati dia adakah ada sukun ataupun tidak ada tanda. Jadi kita lihat dalam ayat ni ada huruf nun yang di atasnya ada sukun, satu sahaja. Jadi kalau di atas nun ada sukun, maka kita dah tahu dah yang ini namanya izhar halqi. Kemudian yang kedua kita lihat pada tanwin. Tanwinnya bentuk bagaimana? Jadi sini kita tengok tanwinnya bentuk 99. Okey, 99. Syahrin tu tak payahlah sebab kita waqaf. Kita tengok pada dhammatain. Dhammatain bentuk 99. Jadi kalau bentuk 99, kemungkinan dia jadi hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi kita kena perhatikan dulu huruf selepas dia. Huruf selepas tanwin itu huruf apa? Huruf selepas tanwin adalah huruf mim. Huruf mim adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi kita dah tahu dah yang ini namanya idgham ma'al ghunnah. Okey. Jadi dengunglah, kita rapatkan bibir. Khairum min. Okey, dengung dengan merapatkan bibir, dua harakat. Baik, kemudian yang ketiga, hukum mim mati. Dalam ayat ni ada tak hukum mim mati? Hukum mim mati tak ada. Kemudian hukum mad dalam ayat ni, mad jaiz, mad wajib ada pun tidak ada. Kemudian mad yang lain yang ada dalam ni adalah mad asli ada. Mad asli Lailatul Qadri khairum. Okey, mad asli tak ada dalam ayat ni. Yang ada hukum lid. Lailah. Okey, Lailatul Qadri khair. Itu lin lagi tu. Lai satu, khair dua. Min alfi syahrin. Okey, ada lin, ada dua tempat. Kemudian syahr, bila waqaf di sini pastikan ra tu kita bagi bergetar lah. Syahr. Baik, ulang balik semula ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada qalqalah situ. Qadri tu qalqalah sughra. Dalam ayat ni kita lihat dari segi makna ayat dia. Dalam ayat yang kedua tadi bertanya bagaimana kita nak tahu dalam malam Lailatul Qadr itu apa kelebihan dia. Jadi ayat yang ketiga ini menjelaskan, iaitu Lailatul Qadri
malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik. Khair itu lebih baiklah, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Jadi itu kelebihan yang ada pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar itu, pada malam kemuliaan dan kebesaran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kelebihan yang ada pada malam tersebut. Dalam ayat ni kalimah khairun, khairun tu maksudnya lebih baik. Alfi syahri artinya 1000 bulan. Alfi syahrin iaitu 1000 bulan. Yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Dalam ayat yang keempat ini, dari segi hukum tajwid seperti biasalah, kita lihat dari segi nun mati dulu. Dalam ayat ni, nun mati ada pada min kulli. Min kulli, di situ nun yang tidak ada sukun, lepas tu ada huruf kaf. Jadi kalau huruf kaf ni kita dah tahu dah, kaf adalah huruf ikhfa haqiqi. Kemudian hukum mim mati dalam ayat ni ada pada rabbihim. Mim yang tidak ada sukun bertemu dengan mim yang berbaris. Ini namanya idgham mislain. Baik, dalam ayat ini juga ada hukum mat, iaitu mat wajib pada malaikah. Kita tengok di situ dia ada alif, di atasnya ada tanda mat. Lepas itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah dia ada seketui begitu, ada satu bentuk begitu. Dan hamzah ni dia berada dalam satu kalimah. Okey, ini namanya mat wajib muttasil. Jadi bacaannya 4 ataupun 5 harakat. Baik, dalam ayat ni juga adanya hukum mat asli. Mat asli pada waruh fiha, mat asli. Kemudian dari segi sebutan huruf, kita perhatikan pada huruf zai, tanazza. Bagi zai itu bagi dia berdesir, ataupun bunyi dia tu macam bunyi lebah. Dan zai kalau ada syaddah, desiran dia tu lagi kuat. Tanazzalul mala. Warru sama juga, warru, ra tu kita tebalkan. Warruhu fiha bi'id. Pada bi'id tu jangan kita bunyi macam tanazzalu tadi. Huruf zal situ dia bukan zai tu. Huruf zal itu kita lembutkan, yang mana hujung lidah tu kita letak antara gigi atas dan bawah, seolah-olah macam kita nak gigit hujung bibir, hujung lidah. Bi'izni rabbihim. Kemudian bila waqaf, min kulli amr. Ra tu bagi tebal sikit. Baik, di sini mim mati kita berjumpa dengan hujung dia tu, mim mati bertemu ra tu. Jadi bila waqaf tu, amr, kita sukunkan ra tu. Kita nyatakanlah bunyi ra tu. Baik, ulang balik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik, apa maksud ayat ini? Selain daripada malam kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu juga tanazzalul malaikah, pada malam itu turunnya malaikat, waruhu, dan ruh ni iaitu malaikat Jibril, fiha, pada malam tersebut, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Biizni rabbihim, him tu maksudnya mereka, dengan izin daripada Tuhan mereka, min kulli amr, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya.
Dan ayat yang kelima, yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ni seperti biasalah kita lihat ikut hukum tajwid dia, kita ikut step-step dia. Yang pertama sekali, tengok pada nun mati. Dalam ayat ni tidak ada nun mati. Yang kedua, tanwin. Tanwin ada satu, iaitu pada salamun. Bentuk tanwin dia bentuk 69. Kalau bentuk 69, maka kita dah tahu dah yang ni hukum bacaannya adalah izhar. Kemudian dalam ni hukum tajwid, dari segi hukum mat jaiz, mat wajib tak ada. Yang adanya mat asli, iaitu salah satu, hatta dua, hatta matla'il fajr. Dalam ayat ni hatta huruf ta tu bagi dia melantun, sebab situ dia ada qalqalah sughra. matla'il fajr. Bila waqaf fajr, ra tu bagi dia bergetar dan tebal lah. matla'il fajr. Baik, ulang balik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksud ayat yang kelima iaitu salamun. Salamun artinya sejahteralah. Hiya hatta, sejahteralah malam yang berkat. Hiya hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit fajar shadiq. Matla'il fajr tu hinggalah terbit fajar shadiq. Jadi pada malam itu sejahteralah mereka yang mendapat malam Lailatul Qadar ataupun malam Qadar itu adalah mereka-mereka yang sejahtera, mendapat pahala yang berlipat kali ganda dan mendapat kebesaran. Baik, jadi itulah berkaitan dengan pembacaan surah Al-Qadr daripada ayat 1 hingga ayat 5, dan perbincangan hukum-hukum tajwid serta perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatianlah dalam ayat yang ingin dibacakan. Baik, insya-Allah kita akan ulang semula daripada ayat 1 sehinggalah ayat yang kelima bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sekian dahulu, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.